Baik Prof, kita semua tahu model penghayatan hadis 40 Imam Nawawi ini dikhususkan kepada pelajar Muslim. Namun adakah isi kandungannya Prof Doktor terlalu sensitif untuk dibaca oleh saudara bukan Islam kita? Saya sebutkan tadi, sebenarnya kalau seseorang yang bukan Muslim mengambil masa, luangkan sedikit masa untuk buka kitab hadis 40. Tak perlu beli pun. Kalau terlalu sayang dengan duit poket sendiri, tak perlu beli. Google saja. Hadis 40 Imam Nawawi, sudah ada pun yang diterjemahkan. Boleh tengok dalam Google, tengok hadisnya satu-satu. Hadis yang pertama berkaitan dengan kepentingan niat yang baik dalam agama. Adakah ini sesuatu yang sensitif? Islam suruh umat dia, bila nak buat sesuatu, niatnya perlu baik. Niatnya perlu kerana Allah. Niatnya mesti memikirkan tentang akhirat. Jadi seorang Muslim yang diajar untuk menjadi seorang mukmin yang mempunyai niat yang baik, tidak akan berlaku jahat pada orang lain. Hadis yang kedua, hadis mengajarkan tentang tauhid, tentang iman, Islam dan ihsan. Hadis Jibril, yang mana hadis tersebut menceritakan Jibril bertanya dengan Nabi SAW tentang iman. Nabi menyebutkan iman itu beriman kepada Allah, percaya kepada kitab-kitab, percaya kepada malaikat, percaya kepada rasul-rasul, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada qada dan qadar baik ataupun buruk, semuanya datang daripada Allah. Saya tak faham di mana yang dikatakan mempunyai sesuatu yang sangat-sangat sensitif. Bahkan kalau kita tengok dalam hadis 40 ni, ada satu hadis Nabi SAW mengarahkan kepada orang Islam yang nak menyembelih haiwan, yang nak makan haiwan untuk meneruskan kehidupan. Kita kena akui dalam dunia ini ataupun dalam negara ini, kebanyakan manusia bukan vegetarian, bukan vegan. Mereka makan daging, mereka makan lembu, mereka makan kambing, mereka makan ayam, mereka makan ikan. Dalam hadis Nabi SAW yang terkandung dalam hadis 40 mengajarkan orang Islam, apabila nak menyembelih, Nabi SAW kata hendaklah ditajamkan bahan sembelihan, alat sembelihan supaya tidak menyiksa haiwan. Apabila kamu ingin mematikan haiwan, maka hendaklah kamu mengelokkan cara bagaimana kamu nak mematikan haiwan tersebut kalau haiwan tersebut itu bukan jenis yang disembelih. Maka dalam hadis 40, Muslim, anak-anak orang Islam ni bukan hanya diajar untuk melakukan kebaikan pada manusia, tetapi juga melakukan kebaikan kepada haiwan yang kita ingin konsum, yang kita ingin makan. Jadi ini benda yang kita kena tahu. Bahkan di dalam hadis 40 juga terdapat satu hadis yang mengajarkan umat Islam ini supaya tidak bermusuhan. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan la tahasadu. Ini hadis 40. La tahasadu. Jangan kamu saling dengki-mendengki. Ini orang Islam diajar untuk tidak dengki pada orang lain. Kita tengok dalam negara ni orang bukan Islam mungkin lebih kaya pada orang Islam. Tapi orang Islam diajar untuk tidak dengki. Apa itu dengki? Jangan berusaha untuk menghilangkan kelebihan yang ada pada orang lain secara zalim. Jangan. La tahasadu. Sebab tu saya kata, kalau orang bukan Islam baca hadis 40 ni, dia akan sokong. Dia akan kata, Muslim yang membaca hadis 40 akan jadi Muslim yang baik. Muslim yang tak dengki kepada Muslim yang lain, Muslim yang tidak dengki kepada non-Muslim yang lain. Wala tanajashu, Nabi kata dalam hadis tu. Jangan kamu berbohong dalam jual beli. Apa itu najash? Sebahagian tafsiran mengatakan najash ini yang Nabi larang ni ialah bila seorang peniaga berpakat dengan peniaga lain, bila seorang peniaga berpakat dengan orang lain untuk meninggikan harga jualan sedangkan dia bukan nak beli, tetapi dia nak memudaratkan pembeli yang lain. Contohnya macam dia tahu dah satu orang ni nak beli barang. Dia tahu dah orang ni nak beli barang ni. Orang ni memerlukan barang ni. Jadi lelongan dibuka. Bila lelongan dibuka, maka orang yang berpakat tu akan menaikkan harga lagi. Sedangkan dia bukan nak beli pun. Dia hanya nak memudaratkan orang yang berhajat kepada barang tersebut. Kita akan melihat orang Islam akan terdidik supaya menjadi jujur. Orang Islam dididik untuk membersihkan jiwanya. Orang Islam dididik untuk beriman kepada Allah dan hari akhirat. Orang Islam dididik
untuk berpegang dengan hukum Islam yang sebenar, yang mana Islam tidak sekali-kali mengajar orang Islam untuk menzalimi orang yang lain.